Kelakar tuan-tuan. 2-3 hari ni monong orang pun tak tahu macam mana. Dia pun tak tahu. Kita ni menang ke kalah ni tak tahu. Orang tak tahu. Yang kalah tu pula dah rasa menang pula. Macam tu kan. Tu. Kuasa Allah Ta'ala nak cakap apa? Kan? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur banyak-banyak, terima kasih diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bagi tuan pengerusi masjid. Itu juga tuan imam, barisan jawatankuasa hulu balang penggerak masjid. Khususnya datuk-datuk, Tin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu, suasana yang tenang dan damai. Alhamdulillah, dan dapat kita bersama-sama dengan limpah dan izinnya. Ada orang dia nak sangat datang majlis ilmu, dia dah nampak banner tu dia datang lah. Ada orang tu dia nak datang, ada je masalah kan? Ada orang dia tak plan, dia datang dia nak semayang, tak tahu pula ada ceramah, langsung dengan ceramah. Ada orang tu plan nak datang ceramah, nak tengok Syamsul debat, ada juga. Sampai rupanya ceramah tu semalam, contoh terlepas pula, macam-macam. Akhirnya semuanya berbalik kepada niat. Berbalik kepada niat kita. Inna a'malu bin niat. Salah satu amal pekerjaan itu bermula niat. Betapa pentingnya niat itu. Kadang-kadang dalam hidup kita ni banyak perkara yang kita lakukan disebabkan terlupanya kita niat, menyebabkan perkara yang kita laksanakan berpuluh-puluh tahun menjadi rugi sebab kita terlupa untuk niatkan kerana Allah. Sebab salah satu syarat kalau kita tengok untuk meletakkan sesuatu itu bernilai ibadah, ada 3 perkara. Pertamanya, ia diizinkan oleh Allah, yang benda baik, dan yang ketiganya diniatkan kerana Allah. Contohnya kerja, kerja. Bila bekerja, tak kisahlah dia kerja government ke kerja biasa, kan? Dia pergi kerja tu biasanya benda baik, biasanya diizinkan oleh Allah pula, kaedahnya tak menipu, tak pecah manah dan sebagainya. Dan yang ketiga ni dia niat kerana Allah, maka dapatlah pahala ibadah walaupun dia bekerja. Tapi rupa-rupanya bila dia dah pencen baru pergi majlis ilmu, baru dia tahu benda tu kena letak niat. Rugi betul rasanya dulu tak letak niat kerana Allah. Contoh, dalam mencapai kesempurnaan ibadah pula ada 4 perkara yang kena ada. Nak mencapai kesempurnaan ibadah, 4 perkara yang kena ada. Yang pertamanya mestilah dengan ilmu. Tak boleh main ikut-ikutnya dalam bab ibadah ni. Kena tahu apa sebabnya macam ni. Kenapa semayang tu macam ni, berdiri dia macam mana, togak dia macam mana, kat takbir macam mana, sujud macam mana. Kena belajar. Apa ayat nak baca, tak baca pun tak apa, yang seorang tu pula kan, kena lah baca. Solat apa yang kau buat, solat sunat mungkin boleh kan, tapi rugilah tak baca. Habis apa nak baca? Contohlah kan,
ikut tapi tak faham pun susah juga kan. Orang semayang, dia semayang tapi dia tak faham apa. Ada macam tu. Kena belajar. Cantik tolok, pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kenalah belajar. Tak tahu kena tanya, malu bertanya sosek jalan kan. Hari ni ramai, jangan main-main. Salah satu tanda akhir zaman, Nabi kata urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Kena belajar kan. Kena belajar. Tak tahu kenalah tanya. Malu bertanya sosek balik kan. Tanya, ni macam mana, ni macam mana kan. Jadi mesti dengan ilmu. Macam mana bacaan dan macam mana ni boleh ke tidak. Salat jamak qasar contohnya macam mana cara buat kan. Bukan semua orang tahu. Orang yang tak biasa travel, sekali buat salat jamak kalau tak biasa, dia banyak gak dia tanya. Tanya tak jadi ada hal. Ni dah lah tak tanya, main belasah kan. Tu yang semayang jenazah di rukuk kan. Sebab dia ingat sama semayang ni kan. Contoh ada orang macam tu. Tu sebab kena belajar. Ada dua orang pakcik tu, saya bawa kawan arwah abah saya, bawa pergi travel sampai ke Sabah. Rupa mereka memang tak pernah travel. Jadi saya kata, cik jom kita semayang sama-sama dalam bilik hotel tu. Kita orang ajak, saya ajak semayang jemaah. Saya kata ni jamaah takdim cik, kita buat solat asar, kita jamakkan masuk dalam waktu zuhur. So jamak tu diawalkan kita buat dalam waktu zuhur. Jadi berapa rakaat? 2 rakaat. Okey, kita pun buat. Habis asar nanti nak buat berapa? Dia tanya. Buat 2 lagi ke? Tak payah buat dah. Ya ku, senang ni. Seronok dia. Dia belajar. Sampai pula maghrib, dia buat. Wah, makna tinggal macam siang tadi ke? Tak. Sebab maghrib tetap kena buat tamam. Tetap kena buat 3 rakaat. Oh, macam tu. Nampak tak? Kalau tidak main belasah kan, dengan maghrib dia potong tinggal 2. Tak pun 1,5 kan. Mana tahu kan. Lepas maghrib buat isyak 2 rakaat. Saya dah ajar, dah siap-siap buat. Kemudian kalau buat jamaah takhir macam mana? Jamaah takhir macam ni. Kalau jamaah tak payah buat macam tu kan. Yang paling best besok tu subuh. Pakcik tu tanya saya, subuh nak join dengan mana? Kata. Dia tanya soalan tu. Jadi kita mungkin ketawa sebab kita dah biasa buat, tapi ada orang tak biasa buat. Jadi kita tanya macam-macam cara kan. Tonton tengoklah cara angkat takbir macam mana. Ada orang macam ni, ada macam ni, ada yang guru silat macam ni, tarik buat kan. Okay, macam tu kan. Yang pertama mesti dengan ilmu. Yang kedua mesti ikhlas. Nak mencapai kesempurnaan ibadah, mesti yang keduanya kena ada keikhlasan. Ikhlas, bukan sebab-sebab yang pelik-pelik kan. Yang ketiga, mencapai kesempurnaan ibadah, mestilah ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Macam tu barulah dikatakan ibadahnya sempurna. Semayang ngumpet laju je kan? Rajin pergi masjid, talakung lah, tengok cara sajak sampai lukui lah orang tu, talakung lah tu, sampai kopam lah. Dia rajin ni pakai hari-hari kan? Pergi masjid tapi mengumpet laju, mulut copek betul. Macam mana dia zikir tu, macam tu kan copek. Mana ada masalah dengan ibadah dia. Semayang nombor ekor jalan tak? Nombor ekor tikam-tikam kono kan. Dulu kan masa PKP kan ada banyak masjid dekat KL ni kan, ada dia buat petak tu, siap ada tanda tu, nombor tu sampai belakang ada nombor, daripada 01 sampai belakang tu 78 contoh kan. Maghrib dia semayang kat petak 30, isyak dia semayang kat petak 47, 3047 kono pula tu. Lepas tu dah kono satu hal, belanja je ke masjid tak tahan, sendawa je ke masjid makan
Kau apa hal kau belanja ni? Birthday saya, mam. Dia menipu pula birthday saya. Tiap-tiap bulan betul birthday kau. Contoh lah kan. Macam-macam. Jadi mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Kalau dulu dia bongi, kalau dulu dia pemarah, patutnya dengan ibadah dia jadi slow sikit. Kan? Kalau dulu dia tu perangai, dia pemalih, tapi bila dia dah beribadah tu dia jadi rajin. Contoh macam tu lah. Ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Niat ni pula bertapak di hati. Bertapak di hati. Kita pun dengar kan? Macam mana tanda-tanda yang Nabi sebut, bagaimanakah akan tiba masanya nanti umat Islam di seluruh dunia akan dikerumuni, akan didatangi oleh bangsa-bangsa seluruh dunia, seolah-olah ingin menjamah hidangan. Sahabat tanya, kenapa pula? Adakah sebab itu orang Islam dah tak ramai masa tu? Bahkan umat Islam begitu ramai sekali bilangannya, tetapi tak ubah umpama buih di lautan. Tak kukuh, tak kuat, mudah pecah, terbarai. Kono angin dia pecah, dia bergarit pun dia pecah, bergerak sikit pun dia pecah, terusik pecah, tak usik pun pecah. Lalu dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Itu sebab dia tak takut dengan orang Islam. Kenapa demikian? Kerana umat Islam pada ketika itu dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Apa sebab dia di penyakit-penyakit macam ni? Yang pertamanya kerana hawa nafsu, dan yang keduanya kerana tidak yakin. Hawa nafsu kenapa? Kalah dengan hawa nafsu dia. Dia dah tahu dah benda tu sementara, dikojar juga tu. Duit sementara kan dikojar kat tu. Tu sebabnya kalau sebut pasal kaya, berapa kaya? Cuba cakap, berapa baru kaya? Saya selalu tanya soalan. Kalau orang cakap je nak kerja kaya lah, berapa baru kaya? Berapa? Umumkan RM500,000 masuk dalam akaun kita. Kaya tak? Ada orang cakap belum kaya lagi tu. Kan? Macam dululah ketika belanjawan tiba-tiba Perdana Menteri umumkan bagi memberikan galakan kepada penjawat awam. Diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700 contoh. Ada orang macam mana? Baik tak ya yang seorang tu juga. Yang seorang tak bolehlah, daripada 500 hari tu naik 200 bolehlah, yang seorang tu pula. Yang seorang pula berlari pergi ke mesin ATM. Dia cucuk, belum lagi, baru umum. Sebab dia excited bila dah umum tu, dia ingat dah ada duit tu. Tapi nak beritahu apa? Setiap orang persepsi berbeza. Tu sebab saya kata tadi, kaya tu bila baru kaya? Bill Gates kaya dah, kita cakap dia kaya dah, berbilion-bilion duit aset dia semua. Tapi macam tu juga dia kerja sampai tengah malam tak balik-balik. Punya sibuk kerja. Tak apa dipikir. Donald Trump duit berlama aset satu dunia kan. Macam tu juga kerja. Manusia paling kaya dalam Malaysia sibuk. Tak ada berjalan kat rumah kira duit yang tak ada. Sibuk kerja kan? Tapi yang paling kaya ni lah, orang dalam masjid relax, tak ada apa. Paling kaya datang kan, relax, punya senang hati, pakai play card, pocket duit pun, lesen pun tak ada. Kan tadi kan, punya senang hati kan. Ada contoh lah kan. Nak maksudkan kaya tu berapa baru kaya? Tapi macam tu lah orang kerja sebab hawa nafsu. Kerja apa? Cinta dunia tadi. Cinta dunia apa? Harta benda. Cinta dunia apa? Pasangan. Cinta apa lagi? Pangkat kedudukan. No. Iya tuan-tuan. Punya menipu dunia ni kan. Makin belanja makin kita ingat makin banyak duit, kita ingat kita banyak duit, makin belanja makin habis, makin belanja makin habis. Sudahnya tak belanja tak boleh juga. Ui, susah dunia ni kan. Betul. Menipu dunia ni. Macam mana tak menipu? Menipu lah.
suami aku kaya, suami aku bagi aku duit bulan-bulan, sekali meninggal habis duit bulan-bulan. Isteri aku paling cantik sekali, berapa lama lawa berapa lama, seminggu nak menyampah nak muka kadang-kadang. Aduh, rupa kat rumah taklah macam kat luar. Dulu masa bercinta bukan main lagi, paling ayu muka. Tapi dah sudah baru nampak perangai yang sebenar, baru tahu suaminya ni, baru tahu isteri ni macam mana. Contoh kan, tu sebabnya kalau orang tu dia faham lain. Ini orang tak faham ni, aduh kenapa lah aku kahwin gitu. Contoh kan, kerja nafsu. Yang kedua tu dari segi harta benda, duit, kereta, rumah, menipu juga. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Nampak? Fenomena akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Betul tak? Bukan orang makin ramai dalam rumah. Anak seorang-seorang masuk asrama, seorang-seorang masuk universiti. Dah universiti kahwin pula. Dah kahwin tak nak duduk dengan kita dah. Nak kehidupan sendiri. Macam mana rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah tak kenal. Nampak? Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Extra jos, tembici, temika leci, kopi kai tu, kopi campur temika gilo tu. Secamah kat sanakan dengan bahasa surau tu, air Dracula. Ui, air Dracula. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Penyakit yang terbaru sampai ke Malaysia, selsema tomato. Apa hal penyakit macam tu nama tu? Selsema tomato, tanda-tandanya sakit sendi dan juga demam menjangkiti warga emas dan kanak-kanak. Tu 3 bulan lepas penyakit tu sampai. Influenza A, chikungunya, COVID, apa lagi? HFMD, tangan, kaki, kuku dan mulut punya parah. Dah tak ada nama penyakit anggota badan lebih jadi penyakit. Tak lama masuk penyakit cuping. Penyakit cuping telinga, calar hidung, agak. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Teman di dunia maya semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Nak belajar pasal teman sejati, tanya orang-orang lama kat sini. Apa maksud teman sejati? Sahabat-sahabat dia sakit, dia pun sedih sama. Sahabat dia susah, dia boleh menangis sebab tengok sahabat dia susah. Orang hari ni sahabat dia susah, dia tepuk tangan, kau tahu aku siapa, dia kata. Apa dan muka kau, dia kata macam tu. Beza orang dulu bersahabat dengan orang sekarang. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin rendah. Ilmu semakin tinggi, adab makin tiada. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Pangkat makin tinggi, kearifan makin rendah. Allah payah betul. Mana? Hari ni itulah dia. Heran kita kan. Tu duit, harta berebut. Tu belum cerita yang ketiga, kedudukan pangkat berebut. Ui, jangan main-main. Khalid Al-Walid, Panglima Angkatan Tentera Perang, bila Saidina Abu Bakar kata dekat dia, wahai Khalid Al-Walid, cukup bagi orang ni pula jadi panglima. Kau rehat jadi tentera biasa. Apa reaksi Khalid Al-Walid? Adakah dia tak pasti kau pahal takkan? Tak ada. Khalid Al-Walid menangis kegembiraan kerana lega sebab amanah itu dapat diringankan bagi ke orang lain pula. Kita hari ini jangan main-main tentang kan menipu dunia tu, mengundi, pilih orang ni sebab tak nak orang ni. Orang ni pilih orang ni, tak nak orang ni, dapat dua-dua sekali. Kan tak membongak nama tu. Yang faham lah, tak faham sudah macam tu lah. Kan? Dahsyat kan?
Kan? Tapi bukanlah cerita politik dah kan. Tapi nak bagi tahu buat macam mana kan. Kalau saya lah, so hari tu saya berbalik daripada ceramah di Indonesia. Saya ceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Kemudian saya tengok meriah dekat pekan pada Jakarta. Saya kata banyak betul banner-banner spanduk dengan gambar-gambar naik. Padahal pilihan raya ke bukan, rupanya tak lama lagi akan diangkat satu pemilihan presiden yang baru. Maknanya Pak Jokowi sudah berakhir dah term dia. Lupa pula saya, Indonesia banyak lagi negara-negara luar kebanyakannya buat dua penggal. Saya rasa Malaysia kena buat macam tu lah, elok macam tu. Kalau tidak dia tak nak berhenti, batuk lagi banyak dia bercakap. Macam mana boleh lagi ni, boleh apa depan kau dia cakap boleh lah kan. Tak jadi kalau macam tu. Bila dia dah masuk penggal kedua, dia dah mula berfikir, siapa agaknya anak muda boleh ganti aku. Macam tu lah. Kan? Lepas tu parti-parti yang baru daftar, bagilah tempoh matang dalam 5 ke 10 tahun baru boleh tanding. Menyomak kotak hundi tu sampai 10. Macam senarai sayur dengan ikan nak beli kat pasar. Mana satu nak tanda ni? Kan? Macam tu lah. Yang faham-faham lah. Ni saya cak pandangan saja. Kan? Iyo tuan-tuan. Dah bilang ayo tu sudahlah tuan-tuan kan. Kita ni baik-baik, jangan gaduh-gaduh. Saya selalu pesan, alhamdulillah tak ada pertumpahan darah yang berlaku, tak ada pertempuran. Elok tu kan. Jangan kita gaduh-gaduh kan. Tiba-tiba lah tolor banyak. Hari tu tolor tak banyak. Mana disuruh tolor tu? Iya, heran nak saya tu. Mana dia dapat, mari turun pada langit ke tolor tu. Parah betul dia orang. Tiba-tiba saham naik, tolor tiba-tiba banyak. Sebiji pun tolor. Mana poi itulah dia tuan-tuan kan. Mudah-mudahan yang kita jangan gaduh-gaduh lah. Saya berdulu pesan. Lepas tu dah habis pilihan raya sudah datang taut silaturahim macam biasa. Di Indonesia ni macam tu lah. 5 tahun senyap elok negara orang. So nak pilihan raya so pilih leh macam tu lah. Ini hari-hari politik ni cukup-cukup. Ompek benda yang bengkok dalam dunia ni. Ingat tuan-tuan. Ompek benda bengkok dalam dunia. Nombor 1, sungai. Mana luri sungai? Semua bengkok. Yang kedua, yang bengkok apa? Akar kayu. Mana dia luri? Semua bengkok. Yang ketiga, wanita. Tak maaf, memang betul. Wanita kan ibarat tulang yang bengkok. Lelaki pula ibarat tulang yang lurus. Lelaki kena sesuaikan diri dengan kebengkokan wanita. Wanita pun bengkok. Dan yang kompek yang bengkok apa? Politik pun bengkok tuan-tuan. Tak sah lah tuan-tuan. Ni mesti macam ni, mesti macam ni. Tak ada dah. Tak macam tu dah. Kan? Dihamun ni kawan. Seminggu 10 hari dihamun kawan. Dah habis dihamun kawan. Tiba elok dia peluk. Dia cakap apa tuan-tuan? Tu sebabnya kan Allah Ta'ala dah bagi tahu. Kan elok kalau kita ni dalam hidup kita ni berbaik-baik. Semua orang macam tu. Saya tak faham betul lah kan? Orang gaduh-gaduh ni memang tak faham. Tengok macam mana kan. Elok ya kan. Jangan gaduh-gaduh kan. Kelakar tuan-tuan. 2-3 hari ni monong orang pun tak tahu macam mana. Dia pun tak tahu kita ni menang ke kalah, dia tak tahu. Dia tak tahu. Yang kalah tu pula dah rasa menang pula. Macam tu kan. Tu kuasa Allah Ta'ala nak cakap apa kan. Ya tuan-tuan. Tapi apa-apa pun banyaklah Allah bagi pengajaran kat kita. Orang Islam ni kena kuat ni ya. Orang Islam ni kena bersatu hati kan? Jangan berpecah-pecah. Tu dia. Sementara sifat jawatan sementara. Tapi ni kita ni perhubungan tu yang kekal. Yang kita nak kan? Tu dia. Jadi bila kita ceritakan tentang bagaimana hawa nafsu tu, contoh apa? Kita nak beribadah ni, pakai baju lawa. Pergi mana tu bang? Minggu saja. Kan dah janji nak makan sama malam ni. Tak iyo pula lah. Yalah besok lah pergi masjid. Tak jadi pergi masjid. Dek bini tu
Dek bini cakap, kata dia nak makan sesama malam ni. Dengan rayuan dia. Abang ni kan janji je. Kan. Dengan bunyi hidung tersumbik dia kan. So tak jadi baik. Yang seorang tu pula, Abah janji malam ni pergi pasar malam. Tak ya pula lah, tak jadi dia. Dia anak tadi, tak jadi pergi masjid. Yang kedua, punca daripada hawa nafsu satu lagi apa? Tak yakin. Sebab apa tak yakin? Tak ada ilmu. Kenapa tak ada ilmu? Tak nak belajar. Kuliah-kuliah tak datang. Bak kata orang dulu-dulu, kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Kena belajar. Kena belajar. Yo kau macam tu, yo kau macam ni, yo kau macam tu. Tak apa, tanya banyak-banyak, tak apa. Selagi hidup tanya. Saya pun bukan semua bodoh, saya tahu. Yang tak tahu saya tanya. Tanyalah. Kan? Tu orang tanya saya, kenapa nama Samsul Debat tu ada debat? Itu tak ada. Tu tuan-tuan, tu nama gola-gola yo. Orang yang watak. Tu sebabnya kalau nak buh nama SSD, Saudara Syamsul Debat, SSD. Bila sebut Ustaz Syamsul Debat, USD, mahal, takut tak boleh bayar. Hati-hati ya, jangan salah tulis ya. US dollar kan, memang main. Tak ada mana tu, nama gola-gola saja, gelaran saja kan. Ada yang tanya kenapa nama Abah Debat lah seorang tu ya, nama gelaran. Jadi tanya, tak tahu tanya. Jadi nak lawan nafsu ni macam mana? Kena berjihad melawan hawa nafsu. Abang nak pergi mana bang? Abang nak pergi masjid. Malah abang kata nak makan sama malam ni. Abang pergi masjid bukan lama pun yang. Lepas semayangkan abang balik lah, kita makanlah sesama. Nampak? Boleh pun. Tu yang maksud dia kena kuat tu dia. Alah abang ni besok-besok je lagi masjid, ditambah pula volume godaan. Alah kejap ya. Kan kalau abang nampak Imam Sabah tu kan nak ke depan ni abang tahan, biar abang jadi imam. Kalau Imam Sabah ke depan alamat lambek lah kita selesai semayang. Imam Sabah ya deh, bacaan pun sabar, rukuk sabar, sujud sabar sebelum bangun. Tu sabar nama Imam Sabah. Kek kampung-kampung banyak lagi tu. Allahu Akbar. Apakah tu? Orang perempuan kek belakang, dia dekat balik tabir tu dia dengar Allahu Akbar. Habislah kita tu orang perempuan. Lambiklah malam ni tu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Itu Imam Sabah tu. Ya. Jadi dia kalau abang nampak Imam Sabah nak ke depan kan abang ke depan, jangan risau. Macam tu. Dia melawan nafsu dia. Kan? Dia kuatkan. Abah kata nak pergi pasar malam. Alah kociknya hal lah tu. Pasar malam tu takkan tutup selagi abah kau tak sampai. Macam tu. Ayah cakap. Kuat. Jadi semua ni sebenarnya kekuatan ni kat mana? Kat hati kita. Hati kita. Tetapi masalahnya hati ini adalah peranan yang paling penting dalam tubuh badan kita. Yang mana sebagaimana Nabi sebut, ingatlah bahawa sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada seketul daging. Kalau baiklah seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik seketul daging itu, maka tak baiklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah sesungguhnya seketul daging itu adalah hati. Kalau kita tengok hadis ni merupakan hadis riwayat Muslim, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad dan Ad-Darimi dengan lafaz yang berbeza-beza, namun maknanya adalah sama. Maka untuk itulah salah satu fungsi agama adalah untuk menjaga hati dan agar tetap baik. Namun seringkali manusia ni tak faham bahawa tujuan penciptaan manusia adalah hidup dalam pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga muncullah penyakit hati. Baliklah semula kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah sebab penyakit hati ni ada? Yang pertama,
kurangnya keimanan, tak beriman. Hal pertama, penyakit hati kerana kurangnya iman dalam hati. Imannya apa? Pernah seorang Arab Badui itu sebut, sungguhnya aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Nabi tegur, alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu seorang muslim. Kenapa pula? Sebab muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan. Orang yang Islam boleh selesai, aku Islam, semua orang boleh mengaku, tapi tak ada siapa berani ambil mikrofon, ambil pengumuman, Assalamualaikum, Alhamdulillah, dekat alam damai ni saya rasa saya paling beriman sekali. Tak ada siapa berani cakap macam tu, kan? Jadi iman ni tak selesai dengan pengakuan, mesti dibuktikan dengan perbuatan. Kerana kuatkan diri, tingkatkan iman dan takwa agar dijauhkan daripada penyakit hati ini, kan? Dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir, Nabi sebut. Kenapa penjara bagi orang mukmin? Maksudnya apa? Banyak benda tak boleh buat. Ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Makan bukan semua benda boleh makan. Minum bukan semua benda boleh minum. Ni boleh minum tak boleh. Yang ni confirm boleh minum. Betul tak confirm? Mana confirm? Kata imam tu pula. Kenapa tak confirm pula imam? Sebab air ni mungkin halal, tapi tengok sumber duit yang kita gunakan untuk beli dia tu halal ke tidak? Oh, banyak lah pantang larang kan. Sebelum nak talan tu macam-macam kena tanya. Buat tak? Bukan apa? Itulah bezanya kita dengan makhluk Allah yang lain. Ada peraturan. Kata Buya Hamka, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Betul juga. Ada beza kita dengan makhluk Allah yang lain. Jadi kita ada peraturan, kan? Ada peraturan. Sayang ni bawa motosikal tu kan, motosikal baru beli, kita pun bawa, kan? Kan orang curi pula, dibawa ais mayam sebelah dia ke dalam masjid, kan gila tu. Ada peraturan, tak boleh setakat tu letaklah kat tempat parking motor. Kau kuncikanlah pintu tu, kau kuncikanlah gantaikanlah tayar tu, kan? Contoh. Yang kedua, penyakit hati yang mana? Selalu mengeluh. Ada je benda tak puas hati, ada yang benda tak kena. Aduh, hilang beg pula, contoh. Ada lah, hilang pula selipar. Aduh, macam-macam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat berkeluh kesah lagi kikir. Mengeluh, berkeluh kesah, kikir, kodokut. Apabila dia tipu kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan, dia amat kikir. Kedekut surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 21. Hukum mengeluh dalam Islam adalah yang dilarang. Manusia yang suka mengeluh akan menyebabkan terkena penyakit hati seperti malas, iri hati dan dengki dalam Islam. Kadang-kadang hati-hati mengeluh, aduh, aku ni kenapalah tak dapat jawatan tu, contoh. Dekat pejabat kan, orang tu naik pangkat, dia tak naik pangkat, tak boleh hati, tak boleh hati ni. Dia kena pergi report kat bos tu, dia buruk dengan kawan tu, sampai kawan tu tak dapat jawatan tu, contohlah. Itu berpunca dengan penyakit hati juga. Bersuka mengeluh. Jangan mengeluh. Allah uji kita ni, kita kena sabar banyak-banyak. Sabar ni ada 3. Sabar untuk taat perintah Allah. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan. Ada je ujian kan, kena sabar. Sakit, sabar. Malahan dalam satu hadis Nabi sebut, seandainya kamu sakit, usahlah kamu segera meminta sembuh. Kenapa? Dengan sakitnya kita, Allah cuci dosa-dosa kita. Bila kita sakit, bila kita demam, pertama Allah tarik kesegaran badan. Kedua, Allah tarik selera makan. Ketiga, Allah cuci dosa-dosa kita. Allah tarik dosa-dosa kita. Dan bila kita dah sembuh, Allah kembalikan kesegaran badan. Allah kembalikan selera makan, tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Itu sebab Nabi sebut, kalau kamu tidak sihat, kamu sakit, usahlah segera meminta sembuh. Okey. Boleh. Okey, azan dulu ya.
Okey, kita sambung ya. Okey, jadi itu maknanya kategori sabar, jangan kita mengeluh. Hidup kita ni memang ada ujian dan dugaan. Kan? Cantik dipandang, bulan mengambang tangan diawan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak lari daripada ujian dan dugaan. Jadi sah kita mengeluh. Kita kena terima, kan? Dalam hidup ni kena terima. Kemudian seterusnya, kenapa hati kita ni sakit? Yang ketiganya, kurang bersyukur. Kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kan? Menyebabkan hati pun jadi sakit, kan? Menurut Islam, hati akan terhindar dari pelbagai penyakit hati. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Surah Al-Baqarah ayat 172. Yang keempat, kenapa punca penyakit hati? Kerana selalu berbuat maksiat. Berbuat maksiat akan membuat hati menjadi keras, sehingga susah nak menerima nasihat yang baik. Orang yang suka berbuat maksiat akan menjadi ego, hatinya kotor dan mudah emosi. Walhal Allah telah berfirman yang bermaksud, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat yang ke-53. Hati-hati. Begitu juga seterusnya berbuat perkara yang syirik. Syirik dalam Islam satu dosa besar yang juga boleh menyebabkan penyakit hati. Syirik akan menyebabkan pelakunya memiliki akidah yang cacat selama ia melakukan syirik. Allah Ta'ala berfirman, atau apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu.
Surah Al-Furqan ayat yang ke-44. Ya, jangan berbuat syirik macam-macam lah kan. Bertilik lah dia, apalah dia kan, jumpa dukun lah dia, topuk-topuk tiang, langsung tahu sakit orang ni buat kau, orang ni hantar 77 kan, payah macam tu. Menggalakkan, mewujudkan syak wasangko pula lepas tu kan. Kemudian apa? Lalai daripada mengingati Allah juga menyebabkan penyakit hati. Salah satu keutamaannya adalah zikir kan, liman kana narjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak kan. Zikir ini mampu menjauhkan hati dari pelbagai penyakit hati. Bagi orang yang lalai berzikir, maka hatinya pun akan dipenuhi dengan penyakit hati. Contohnya sombong, belagak, menunjuk-nunjuk, riak dan sebagainya kan. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar pada hari kebangkitan, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-97. Jadi janganlah kita lalai. Liman kana narjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Barang siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Kemudian apa lagi? Yang ketujuhnya punca penyakit hati, selalu mengejar dunia, terlalu mengejar dunia. Sedangkan Allah Ta'ala dah bagi tahu dalam surah Asy-Syura, jangan kita kejar dunia tapi kejarlah akhirat. Sebab apa? Kejar akhirat insya-Allah dua-dua boleh dapat. Tapi kejar dunia dapat sikit saja, malahan takkan ada satu bahagian pun di akhirat kelak. Boleh tengok surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dua-dua dapat, dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja pada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia dapat sikit, tapi akhirat langsung tak dapat apa, rugilah gitu. Seseorang yang selalu mengejar dunia dan mengabaikan, bahkan berpaling dari Islam, akan terkena pelbagai penyakit hati. Allah berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya bagi kehidupannya sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulunya seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitulah pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Surah Taha ayat 124 hingga 126. Sibuk mengejar dunia, lupa ke Allah Ta'ala kan. Lupa. Bila lupa, tu yang Allah butakan. Kau buat-buat tak nampak dengan ayat-ayat dan peringatan Allah. Bila buat-buat tak nampak, Allah butakan kita di akhirat besok. Maka macam mana kamu lupakan kepada ni, macam tu jugalah engkau pula dilupakan di akhirat kelak. Alhamdulillah, minta jauhkan. Kan? Yang ke-8 punca penyakit hati, berbangga dengan amal. Merasa amal yang dilakukan sudah banyak hingga timbulnya penyakit sombong. Aku rasa aku paling banyak sponsor untuk bina masjid. Siap kan? Aku rasa lah, aku paling awal datang, dah sebulan dah aku paling awal datang masjid ni. Macam tu dia kata. Contoh lah kan. Benda yang simple-simple. Dia merasa hebat, merasa sombong. Ia merasa tenang, walhal dia tidak sama sekali. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam syurga. Mereka bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Maka baginda menjawab, tidak pula aku. Hanya saja Allah meliputiku dengan kurnia dan rahmatnya. Kerananya berlakulah benar beramal sesuai dengan sunnah, dan berlakulah sedang tidak berlebihan dalam ibadah dan tidak kendur ataupun lemah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam pintu-pintu neraka Jahannam, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong. Surah Al-Mu'min ayat yang ke-76. Jangan kita sombong, jangan kita belagak. Kadang-kadang benda yang tak ada apa-apa pun boleh belagak. Beramal tu. Kita dah lah sumbangan ni kan, bagi sumbangan cerita lah ke orang. Kau tahu tak berapa kos pembinaan masjid tu? Berapa? 6 juta lebih. Ya ke? Duit aku ada dalam tu. Ya. Berapa kau bagi? RM6. RM6.
Dia punya cerita kan, dah lah RM6 kau sabut pula, langsung tak dapat apa. Yang ke-9, meninggalkan solat. Kewajipan seorang Islam adalah mengerjakan solat fardu dan puasa. Seorang yang sering meninggalkan solat wajib dan puasa bulan Ramadan akan menjadi resah dan gelisah dalam menjalani hidup. Kerana solat dan puasa yang wajib itu adalah salah satu cara mendapatkan ketenangan jiwa. Bacalah apa diwahyukan kepadamu, iaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan mungkar dan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah melalui salat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Dan begitu juga tidak bersedekah. Yang ke-10, tidak bersedekah juga boleh menyebabkan penyakit hati. Sebab apa? Sebab dia kedokut, dia takut dia bagi nanti kehabisan, sedangkan lagi kita bagi lagi banyak Allah bagi kat kita. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hanya orang yang tahu je nikmat sedekah ni, dia akan rajin sedekah. Dia dah bagi tu, dia nak bagi lagi sampai dia susah hati, siapa lagi aku belum bagi ni, macam Tuhan kan? Iya, keutamaan sedekah menurut Islam dan hikmah sedekah dalam Islam adalah menjaga harta dan hati tetap bersih. Sedekah dalam Islam sangat dianjurkan kerana yang tidak bersedekah akan memiliki sifat kedekut. Rasulullah SAW bersabda, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurnianya menyangka bahawa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang kelaknya di lehernya akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 180. Apa maksud bakhil? Yang dibakhilkan tu, apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Kedekut. Belajar, ramai orang pandai Arab pasti belajar dengan Ustaz Piramli dalam kitab Labu-Labi tu kan. Tak, bakhil semua orang tahu lah kan, bakhil kedekut gitu kan. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini kita membicarakan soal hati. Sebab kita kena bersihkan hati kita, kita kena lapangkan hati kita. Hidup dalam dunia ni tuan-tuan, ada 5 perkara insya-Allah eloklah hati kita. Yang pertama, sabar. Apa juga berlaku, sabar. InsyaAllah hati kita akan okey. Sabar. Tapi sakit lah, memang sakit. Tapi sabar tu akan menjadikan hati kita kuat. Lama kelamaan orang buat apa pun kita dah tak peduli lah, tak kau lah. Yang kedua, syukur. Syukur juga akan menjadikan hati kita lagi kuat, lagi baik. Syukur. Kau ni boleh tak kisah dengan orang buat kau macam-macam ni, biarlah, syukur ni. Yang penting aku ada ni, yang penting aku ada ni, Allah dah bagi ni, aku syukur. Tengok, syukur, kuat syukur. Ketiga apa? Hikmah. Yakin semua perkara tu ada perkara di sebaliknya Allah nak bagi kat kita. Percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Percaya pada hikmah. Keempat dan 6. Nak juga kita cakap ni 9. Yang keempat, number 4. Yang keempat apa? Redha dengan apa juga Allah bagi. InsyaAllah hati kita okey. Redha. Anak sakit, redha. Hanya orang yang anaknya sakit, bila Allah bagi kesembuhan tu, dia punya kegembiraan tak sama dengan anak yang memang sihat. Tak sama kan? Kerana redha, terima. Dan yang kelima, ikhlas. Berapa-berapa baiklah kita bekerja kan? Tak naik pangkat pun kita kerja, tak ni pun kita kerja. Sebab apa? Sebab yakin rezeki siapa bagi? Rezeki siapa bagi? Allah. 3 hakikat rezeki. Pertama, Allah tentukan punca rezeki. Rezeki tak semestinya duit. Rezeki mungkin dapat baik-baik dengan mentua, itu pun rezeki. Isteri pandai masak, rezeki. Makan selera, rezeki. Ada orang tu makannya gatal, makannya pengsan, makannya mati. Contohlah, ada benda dia tak boleh makan,
Makan daging go out. Gaut. Contoh kan. Itu sebab rezeki Allah bagi dia gaut semua tak ada. Okey, aku talan apa pun tak boleh tolak batu dengan kayu dia. Tolak batu apa? Jambu batu pun dia pantai. Ubi kayu kan. Petang tadi saya ceramah dekat di Rimba. Satu jalan, satu restoran dekat jalan dekat sebelum Bukit Putu Hill. Bayangkan masak lemak jogging Lepas itu adalah ubi kayu dengan pulut cacah. La ilaha illallah. Mengeletek-geletek nyawa dah sedap. Tu boleh cerita lagi sambal kepayau, sambal betik, masak lemak betik sedap tadi. Rendang ayam campur dengan maman. Tuan-tuan kena cari tuan-tuan. Ada pula tadi gula itik pun ada. Orang yang boli kat jalan pilah tu, daripada pilah tu dia singgah boli tak sedap. Untuk makluman, yang tak sedap tu itik yang dah salai 3-4 minggu. Jangan salah boli tau. Kau dah tengok betul-betul habis dengan asap motor kereta pun dah kono itik tu. Jadi kalau apa, cari orang yang kenal. Cakap kat dia, saya nak ambil dalam pukul 4. Dia salaikan lah pukul 3 lebih tu, dia salaikan. Barulah masak kek rumah sedap. Tak sedap lah Ustaz, koreh itik. Ya, itik terkejut kan. Hari-hari disalai selagi tak boleh tu kan. Jaga-jaga kan. Jadi syukurlah kan. Jadi itulah dia penyakit hati ni kan. Jadi kita ikhlaskan hati kita. Bila kita buat tu Allah Ta'ala, pertama punca rezeki. Yang kedua, kadar berapa banyak Allah tentukan. Jangan pertikaikan. Yang ketiga, bila dapat rezeki pun Allah tentukan. Ada orang kahwin lepas 10 tahun baru dapat anak, Allah tentukan. Ada orang tu kahwin lambat, Allah tentukan bila. Ada orang jambatan dia pendek, mudah dapat kahwin. Kahwin dia dah. Orang tu jambatan dia panjang, lambat kahwin, tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu jambatan dia dah lah pendek, banyak kali lah tu. Contoh tu. Yang faham-faham lah kan. Jadi makna tu rezeki masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun ni soal hati. Belajarlah bersyukur dengan apa yang ada, ikhlaskan hati kita, sebab rezeki tidak semestinya sama macam apa yang kita nak. Hati kena lapang dada. Sarah pada Allah Ta'ala untuk berikan yang terbaik kepada kita. InsyaAllah hati kita akan menjadi lebih baik selepas itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukuplah sekadar itu kan? Mudah-mudahan dan hati kita ni dapat kita jaga kan? Sebab masalah orang hari ni bukannya masalah apa, masalah hati. Dalam hati tu sangka buruk, benda tak kotor, ini apa semua tu, benda tu yang rosakkan kita selama ni. Itu sebab peliharalah hati ni. Didiklah hati dengan amal, dengan zikir, dengan solat, dengan ibadah, insya-Allah. Mudah-mudahan redha dengan segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Kan, tabahlah, kuatkanlah semangat kita, percaya pada hikmah, sabar, syukur, kan, meletakkan kesyukuran tu kepada Allah SWT yang memberikan segala nikmat kepada kita. Insya-Allah mudah-mudahan kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan yang baik itu sama-sama kita amalkan dan sebar panjangkan. Mudah-mudahan menjadi pedoman untuk kita di masa-masa depan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit makluman kat luar sana ada beberapa booth dan sahabat-sahabat saya ada yang datang hari ini buka, antaranya jual madu, ada habatus sauda, begitu juga ada ni sambal crispy mengidap. Siapa yang nak pergi Makkah, nak pergi travel overseas, terbaik sambal tu, memang terbaik. Nama sambal tu sambal crispy mengidap. Kenapa mengidap? Tak boleh berhenti bila makan. Siapa makan memang mengidap lah. Itu air tangan mak saya, tak pernah cukup. Mak saya masak sampai 500 bokeh 2 hari dia tahan ni, habis licin macam orang. Kan boleh rasuk, ada tester boleh rasuk, tapi jangan dikojokan tester tu macam nak buat balik rumah ya. Rasuk saja ya. Bagi semua rasuk.
Tu RM15 saja. Yang kedua susu kambing al-am. Mana yang sakit lutut, sakit tumit, sakit apa, semayang kat kursi lah. Mana yang sakit GERD, gastrik pada luar hati. Mana yang enzima, gatal-gatal kulit, alergik, boleh amalkan. Tak ada bau insya-Allah sebab dia tak pakai kambing ceras. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda, insya-Allah sadap. Cuma kalau nak bagi anak-anak, pastikan anak-anak yang berumur 2 tahun ke atas, bawah jangan. Sebab perut dia tak kuat lagi nak mengasuh untuk memproses susu kambing ni. Mana yang ada penyakit macam saya ada satu penyakit, tak boleh minum susu. Dah lama putus susu. Kalau teh O, kopi O, Nescafe O kan. Sebab takut perut jadi sebu. InsyaAllah susu kambing tak ada penyakit macam tu. Sebab apa? Sebab susu kambing tak ada asid berbanding susu lembu. InsyaAllah. Kemudian mana yang perempuan yang mengandung menelok untuk bagi kesihatan ibu dan elakkan baby itu kena jaundice, demam kuning, insyaAllah. Jadi ini bukan promote dah, lebih kurang macam tu lah. Satu kotak RM45 tapi siapa beli 2 RM90, macam tu lah kan? Baik tak payah katakan. Beli satu RM45, beli 2 RM80 ya, insyaAllah. Tak buat duit pun apa, transfer sekarang senang tuan-tuan. Jadi itu saja dari saya. Yang baik datang dari Allah SWT, kurang berpucuk kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.